Saya nak tanya, bagaimana kita nak buktikan Al-Quran itu benar-benar kalam Allah? Saya nak minta Brother Lim jelaskan daripada sudut preservation ataupun macam mana dia telah diturunkan ataupun pembukuan tanpa ada kesilapan dari waktu Nabi Muhammad SAW hinggalah ke hari ini. Minta Brother Lim penjelaskan sikit. Terima kasih. Bismillah, alhamdulillah. Macam mana kita nak buktikan Quran tidak pernah melalui pengubahsuaian? Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu sama dengan apa yang kita baca hari ini. Berarti tidak pernah berlaku tokoh tambah, tidak pernah berlaku perubahan. So, itu yang pertama, yang soalannya. Okey, yang pertama kita kena faham dulu macam mana Quran. Saya terus kepada jawapannya. Kita kena buktikan dua perkara. Pertama, kita kena buktikan Al-Quran tidak pernah melalui pengubahsuaian. Itu pertama. Yang kedua, kita kena buktikan siapakah pengarang yang sebenar. Okey, so since soalan tu tentang tidak pernah melalui pengubahsuaian, saya terus daripada itu. Okey, kalau kita lihat zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi bila terima wahyu daripada malaikat Jibril alaihissalam, Nabi Muhammad SAW, dia akan hafal dulu. Dia sendiri hafal. Lepas tu, dia akan pergi cari sahabat, kumpulkan sahabat, sampaikan apa yang dia terima wahyu itu kepada para sahabat. Dan dia juga galakkan, perintahkan sahabat tu hafal apa yang dia ajar, apa yang dia sampaikan. Dan dia perintahkan mereka juga berlatih apa yang mereka hafal dalam solat fardu dan dalam solat tarawih. Okey? Dalam solat fardu dan solat tarawih. So, itu cara pertama. Mereka menghafal. So, Quran itu yang pertama. Dan kalau kita lihat zaman Nabi Muhammad SAW, siapa di kalangan sahabat yang menghafal keseluruhan Quran? Ramai. Sebab ini adalah suatu budaya Islam bahawa menghafal Al-Quran. Okey? Contohnya Zaid ibn Thabit, Ubay ibn Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, Abu Zaid. Ini di kalangan sahabat yang menghafal keseluruhan Quran. Okey. So, Quran terpelihara, step pertama adalah hafazan. We memorize the whole Quran. Okey. Dan zaman Nabi, ada 1000 orang hafiz atau hufaz. Hari ini, kita mempunyai ratus ribu hafiz di dunia. Bayangkan kalau semua Quran, semua kitab, boleh tak saya besarkan sedikit? Semua kitab dunia, okey, sama ada hard copy atau soft copy, bukan copy all, hard copy atau soft copy, kita destroy, kita hapuskan. Okey, hard copy kita bakar, soft copy kita delete, kita hapuskan semua kitab di dunia. Saya nak tanya, kitab apakah yang akan wujud hari ini? Al-Quran. Kenapa Quran? Sebab kita ada ratus ribu hafiz di seluruh dunia. Kita ambil batu, kita baling kat satu negara, satu hafiz, mana-mana negara, baling 4 biji batu, kena dapat 4 hafiz di negara-negara yang berbeza, dan kita bawa mereka duduk bersama, dalam sehari dua, keseluruhan Quran boleh ditulis balik dah. Sebab mereka hafal. Yang kedua, Quran tidak pernah melalui pengubahsuaian adalah, Quran bukan saja dihafal, malahan dicatat. Nabi sampaikan kepada mereka, mereka selain berhafal, Nabi juga lantik sebahagian daripada para sahabat sebagai tukang penulis wahyu. So, sahabat dilantik untuk mencatat. Dan macam mana Nabi boleh pastikan tulisan itu ditulis oleh tukang penulis wahyu itu, okey, betul. Tak berlaku kesilapan, kesalahan dan sebagainya. Nabi akan suruh setiap tukang penulis wahyu baca balik di depan dia. Berarti apa yang dia catat tu ulang balik di depan Nabi. Kadang-kadang di depan beberapa sahabat yang catat kan. Yang pertama ulang, Nabi akan dengar, Nabi akan pastikan kalau betul, on. Kalau salah, Nabi betulkan. Tapi tukang penulis wahyu lain yang boleh test, boleh cek juga. Pendekkan cerita, setiap tukang penulis wahyu dapat cek tulisan di depan Nabi beberapa kali. Okey?
Berarti apa yang dicatat tak mungkin salah. Pendekkan cerita, keseluruhan Quran telah dicatat semasa Nabi hidup. Telah dihafal semasa Nabi hidup. Dan poin terakhir sekali adalah, mungkin kita boleh sebut adalah, sebelum Nabi wafat, dalam Ramadan yang terakhir, last Ramadan sebelum baginda wafat, Nabi diziarahi oleh Jibril alaihissalam dan 9 para sahabat. Dan ini dilaporkan dalam Sahih Bukhari jilid nombor 6, hadis 519. Dan susunan Al-Quran, okey, Nabi baca keseluruhan Quran tadi, surah tadi Sahih Bukhari jilid nombor 6 tu 519 tu, Nabi mengulangi keseluruhan Quran di depan malaikat Jibril dengan di depan 9 para sahabat sebanyak 2 kali. Dan termasuk arrangement, dia punya arrangement of the Quran, okey, Nabi juga ulangi sebanyak 2 kali. Yang semua ni dilakukan dalam Sahih Bukhari jilid nombor 6, hadis 518 dan 520. Pendekkan cerita, keseluruhan Quran telah dihafal, telah ditulis. Dan Quran ini, saya tak ada masa, saya tak tahu berapa banyak masa yang ada. Kalau tidak, saya akan terangkan lepas Nabi wafat, siapa yang teruskan, lepas siapa yang teruskan dan sebagainya. Tak ada masa yang nak hujah itu. Mungkin masa yang singkat, hari ini kita ada 1 jam aja. Apa yang saya nak sebut di sini adalah, semua telah dihafal dan dicatat. Dan kalau kita tengok hari ini, Quran yang ada hari ini, physical Quran, okey, yang di Tashkent, Uzbekistan, kalau kita pergi YouTube aja, kita tekan Tashkent, Uzbekistan, Mushaf. Image, kita akan dapat keseluruhan Quran telah digambarkan ataupun telah divideokan. Dan kita boleh bandingkan Quran yang kita ada hari ini. Apa kesimpulan yang kita dapat? Sebiji. Apa maksud sebiji? Sama. Berarti Quran tidak pernah melalui pengubahsaian, tidak pernah berlaku tokok tambah. Yang paling penting, Quran mempunyai teks original. Bukan original. Original. Wallahu a'lam.